Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dengan saya, Cikgu Abdul Rahim bin Mahmud. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu akan memperkatakan satu topik lagi kali ini, iaitu topik kemahiran grafik. Okey, kemahiran grafik. Okey, topik ni cikgu kira sesuai untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk membuat rujukan cara-cara membuat graf dan catapai. Pelajar-pelajar sekalian, kenapa cikgu memilih tajuk kemahiran grafik pada kali ini? Kerana tajuk ini amat-amat penting dalam peperiksaan SPM, kerana setiap tahun soalan grafik masuk. Maka markah yang disumbangkan juga adalah tinggi, iaitu 8 hingga 10 markah. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian. Pertama sekali, pelajar mesti jangan lupa membawa alat-alat yang cikgu paparkan di skrin, iaitu pertama pensel 2B, kalkulator, jangka lukis, okey, dan kalau boleh benang, protector, alright. Okey, ini alat-alat yang pelajar perlu beri perhatian. Okey, seterusnya, soalan grafik biasanya merangkumi perkara-perkara berikut. Yang pertama, kita tumpukan kepada graf garisan. Okey, pelajar kena ingat cara melukis graf garisan. Yang kedua, graf bar. Yang ketiga, histogram. Okey. Dan yang keempat, catapai. Jadi, hari ini cikgu akan kupaskan tajuk-tajuk berikut untuk pelajar belajar cara melukis dan kita tidak tercicir markah, walaupun satu. Alright. Okey. Baik, contoh soalan biasanya ditanya ialah lukis sebuah catapai berdasarkan jadual di atas. Gunakan ukuran 5 cm bagi carta yang anda lukis. Inilah bentuk soalan yang ditanya dalam peperiksaan kita nanti. Kemudian kalau soalan garisan, lukis graf garisan, lukiskan sebuah graf garisan untuk menunjukkan suhu tahunan stesen X dan Y dalam jadual di atas. Gunakan skala 1 cm mewakili 2 darjah. Nah, soalan-soalan ini pelajar mesti kena faham, sudah dibahagi dia punya skala dan kita tidak ada hak untuk mengubah skala. Kalau pelajar mengubah skala, maksudnya pelajar akan membuang markah yang diperuntukkan. Alright, pelajar. Baik, pembahagian markah. Pelajar kena ingat, setiap graf dan setiap grafik mempunyai graf tersendiri. Cikgu paparkan. Okay. Pertama sekali, kalau soalan itu graf, graf garisan, pelajar mesti ingat, graf garisan mesti ada benda-benda ni, iaitu tajuk, okay, skala, satu markah, paksi X, paksi Y, dan plotan ataupun garisan. Okey, 5 markah diperuntukkan dan plotan ini berubah. Plotan ini berubah mengikut banyaknya jumlah yang pelajar kena lukis. Okey, dan markahnya mungkin berada di sini 4, 5 hingga 6 mungkin. Okey. Baik, pelajar-pelajar setakat ni boleh faham, sudah dapat salin. Kalau graf garisan, pelajar mesti masukkan dalam minda, iaitu mesti ada tajuk, mesti ada skala, mesti ada paksi X dan paksi Y. Ini adalah rutin dia untuk buat graf. Alright. Seterusnya, graf bar. Okay. Graf bar pula berlainan dia punya peruntukan markah. Pelajar boleh lihat, graf bar masih lagi ada perlu pelajar menulis tajuk, skala, petunjuk, paksi X, paksi Y
Dan ini adalah tetap. Petunjuk ni baru masuk. Dan bar. Bar ni diperuntukkan sama ada 4, 5 dan 6. Kalau pelajar perhatikan kepada gambar bar tu diperuntukkan berapa? 5. Maknanya 5 markah di situ. Okey, pelajar sudah faham apa itu graf bar dan peruntukan markah. Alright. Kemudian graf yang seterusnya ialah catapai. Okey, catapai pelajar mesti ingat peruntukan markahnya ada 4. Pertama, tajuk. Yang kedua, jejari. Yang ketiga, dia mesti ada petunjuk untuk sektor-sektor ni. Dan sudut sektor. Sudut sektor biasanya peruntukan markah 4, 5 dan 6. Kalau gambar raja ni, berapa pelajar? 1, 2, 3, 4, 5 markah di sini. Okey. Nah, sekarang pelajar telah pun tahu apa itu graf garisan, apa itu graf bar, apa itu graf catapai dan peruntukan markah yang pelajar mesti ingat. Dan kita punya target ialah ini. Okey, right. Sekarang kita pergi satu persatu. Graf garisan. Okey, graf garisan, okey, semasa menjawab pelajar mesti ingat peruntukan markah. Berapa peruntukan markah? Okey. Yes, mesti ada tajuk, skala, paksi X, paksi Y, plotan ataupun garisan ataupun titik. Dengan titik. Okey. Okey, pelajar sudah ingat? Okey, sekarang kita praktik cara membuat graf. Okey, ini contoh soalan graf. Okey, soalannya adalah dibagi bulan suhu. Okey. Lukis sebuah graf garisan. Okey, pelajar kena ingat. Baca soalan 2 kali. Lukis graf garisan untuk menunjukkan suhu tahunan stesen X dalam jadual di atas. Okey. Gunakan skala 1 cm mewakili 2 cm. So, pelajar mesti ingat 1 cm mewakili 2 darjah Celsius. Okey? Ingat mula. Okey? Okey, sekarang kita tengok. Cuba pelik. Okey, pertama sekali kita ambil kertas graf. Okey? Kita plot. Okey? Okey? Itu apa? Paksi X dan paksi Y. Okey? Bila pelajar buat macam ni, pelajar terus selalu masukkan kita punya namanya, bulan. Okey? Pelajar sudah pun ada 1 markah bulan. Kemudian di sini masukkan suhu. Markah kedua pelajar telah dapat. Okey, untuk seterusnya kita cuba plot. Okey, masukkan skala. Okey, kita bayangkan satu petak graf ini ialah 1 cm. Kita andaikan di sini. Okey, supaya senang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alright. Kemudian kita masukkan bulan tadi. Sudah masuk. Dan kita tanda. Okey, kita tanda bulan Januari berapa mengikut kepada data yang diberi. Okey, kita plot graf. Januari ialah 3. Okey. Okey, kita masuk. Okey, graf. Alright, tanda. Apa rahsia graf garisan? Pelajar mesti ingat. Setiap graf garisan, mesti plotnya jangan guna freehand. Mesti guna pembaris. Tengok cikgu buat. Okey. Pembaris. Okey, kita plot. Okey, selepas plot. Okey, buat lagi. Okey, nah, sekarang kita dapat markah berapa pelajar? Berapa pelajar dapat markah? Okey. Terlihat sekarang markah sudah ada
1, 2 dan skala. Skala betul. 3. Okey. Dan kita masukkan tajuk. Tajuk ini memainkan peranan besar. Sekiranya di soalan memasukkan tahun, maka pelajar mesti masukkan tahun. Kalau pelajar tak masukkan tahun, maka markah akan ditolak 1 markah. So, apa yang penting ialah mesti ikut apa yang diperuntukkan di soalan ataupun di bawah graf, di bawah carta yang diberi. Okey, sekarang markah lagi. Okey, kemudian itu tajuknya dan 2 skala ialah 2 cm. Okey, kita lihat pelajar yang plot graf macam ni dapat berapa markah. Okey, kita periksa sama-sama. Pertama sekali tajuk. Okey, ada. Yes, tajuk ada. Yang kedua paksi X. Ada, jelas. Yang ketiga paksi Y. Ada untuk suhu. Okey, sekiranya pelajar lupa menulis darjah, maka markah akan dipotong. Perlu beri perhatian betul-betul. Kemudian yang ketiga, skala sudah ada. Dan skala ialah 1 cm2 darjah Celsius. Maka secara keseluruhannya, kita cek graf pelajar. Okey, betul semua. Okey, kemudian kita pergi dalam graf garisan juga ada graf bar, graf garisan berganda. Minta maaf di sini, bukan graf bar, graf garisan berganda. Okey, cara lukisnya hampir sama. Okey, kita plotkan paksi X dan paksi Y. Kemudian kita masukkan dia punya data. Okey, pastikan nama itu ada. Okey, nama ini ada. Okey, ributan. Kemudian tajuk. Okey. Kemudian tahun. Okey, bulan, tahun, bulan. Sini bukan tahun, bukan bulan, tahun. Okey. Kemudian kita plot graf. Okey, kita tanda sekali lagi. Ini dipanggil graf garisan berganda. Okey, sini silap garisan berganda. So, kita sambung. Juga memerlukan kepada pembaris. Okey, dan perbezaannya adalah mewujudkan 2 graf berbeza. Satu untuk pengeluar dan satu untuk ekspor. So, nampak jelas di sini grafnya. Okey, pengeluar, ekspor. Okey. Okey, setakat ni pelajar boleh? Okey, seterusnya kita pergi graf bar dan graf histogram. Okey, cikgu fokus pada histogram kerana kita buat histogram hampir sama dengan graf bar. Right. Ingat markah. Pertama sekali kita kena ingat markah. Okey, berapa markah? Graf peruntukan graf bar ialah tajuk 1, skala 1, petunjuk 1, paksi X, paksi Y 1, 1 dan bar. Sama ada 4 atau 5 atau 6. Okey, kita tengok. Ini kita plot graf. Okey, kita masukkan bulan untuk 1 tahun. Okey. Kemudian kita masukkan dia punya unit hujan, right? Kemudian kita plot. Okey, cara plot graf bar ialah macam ni. Baik, kalau cikgu berhenti di sini, calon dapat berapa markah? Calon dapat berapa markah? Ya, terima kasih. Okey, calon hanya baru mendapat 1 markah. Di mana 1 markah? Ini sahaja paksi Y sahaja pelajar buat. Mana paksi X? Ini kesilapan pelajar di sini ialah pelajar tidak melukis terus paksi X. Tak apa, kita tengok lagi. Mungkin di pelajar ni lukis kemudian. Okey. Seterusnya, okey, dia buatkan bar. Alright. Okey, buatkan bar.
Okey. Dia memerlukan masa. Kemudian kita masukkan tajuk. Tajuk sudah masuk. Okey, kita dapat markah penuh. Okey, setengah pelajar dia warna. Okey. Cikgu seboleh-bolehnya tidak galakkan pelajar warna kerana memakan masa untuk menjawab soalan-soalan lain. So, di sini cikgu bagi contoh warna supaya nampak dengan jelas. Okey, sekarang berapa markah calon yang melukis histogram berikut? Baik, kita tengok sama-sama. Satu histogram betul dengan data. Okey, cikgu tak masukkan data sebab kita nak plot saja. Okey, betul, betul. Betul, 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 betul. Maka, kalau 12 dibahagi 2, maka calon ni sudah dapat 6 markah untuk bar atau plotan dia. Bar dia. Kemudian, right. Kita lihat lagi, adanya bulan, paksi Y. Betul dah? Dah lukis dah. Adanya skala, okay, dengan unitnya. Okay. Okey, dia adanya graf bar, adanya tajuk. Okey, sekarang calon ni mendapat markah yang penuh untuk histogram. Cikgu paparkan histogram kerana lama sudah tidak masuk dalam SPN histogram. Jadi tolong beri perhatian, takut-takut masuk tajuk ni. Okey, seterusnya catapai. Right? Catapai. Macam mana catapai kita nak lukis? Very simple saja. Okey, ingat markah. Berapa markah catapai? Cikgu telah paparkan tadi. Ya, dia ada 4. Satu, mesti ada tajuk. Mesti ada jejari. Mesti ada petunjuk. Dan mesti ada sudut sektor. 4 ataupun hingga 6 markah di sini. Right. Baik. Contoh soalan. Lukis sebuah catapai berdasarkan jadual di atas. Gunakan ukuran jejari 5 cm. Maknanya, bulatan yang kita kena buat ialah sebanyak 5 cm. Okey, ini datanya Singapura, Jepun, Korea, United Kingdom dan jumlah dia. Okey, pertama sekali peratus diberi 41.4%, 28.6%, 16.5%, 13.5%, 5%. So, jadi kita kena tukar dahulu, okey, peratus ini kepada sektor sudut. Okey, iaitu kita ambil yang pertama, okey, 55,000 per jumlah semua, 133,000 dah harap dengan 100, dia keluar 41.4. Kemudian tukar peratus kepada sektor untuk dapat darjah, iaitu 41.4 darab dengan 3.6 darjah sama dengan 149 sudutnya. Okey, begitulah seterusnya untuk Jepun, untuk Korea, untuk UK, United Kingdom. Okey, seterusnya bila semua data telah siap, maka dia besarkan, okey, maka kita mula ambil kertas graf dan kita plot. Berapa cm kena plot bulatan? Ya, terima kasih, betul. Iaitu 5 cm sebab data memerlukan kepada 5 cm. Okey. Sekiranya pelajar membuat 6 cm, automatik pelajar dipotong markahnya. Okey, dipotong markahnya. Okey. Baik, sekarang kita proses catapai. Pertama sekali kita mula buat sudut. Okey. Apa maksud panah? Panah ialah kita mesti bermula daripada sudut yang paling besar, kemudian makin kecil. Alright. Kita lihat. Okey, ini sudut paling besar, terbesar.
Kemudian yang kedua besar. Kemudian sudut ketiga besar dan sudut terkecil. Sudut terkecil. Lain-lain. Alright, ini sekarang cikgu nak tanya pelajar ni dapat berapa markah? Ya, Faridah. Okey, terima kasih. Okey, pelajar ni hanya mendapat 1 markah sebab kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan sudut terbesar, sudut terkecil. Kita tak tahu. Okey, sekarang kita proses. Proses lagi berdasarkan data yang diberi tadi. Okey, bas. Rupa-rupanya bas contoh kereta, right? Motosikal. Ni data cikgu kutip daripada data lain lah. Tadi data contoh saja. Okey, kita akan tengok lain-lain. So, ini ialah dikategorikan sebagai petunjuk. Sudah dapat markah dah. Okey, kita proses. Okey, maka sudah ada tajuk cara murid sekolah menengah KJ ke sekolah 2015. Okey, sudah dapat tajuk. Sudah tulis, kita mesti tulis jejari untuk dapat markah lagi. Dan petunjuk sudah ada. Okey, sudut. Sudah ada. Okey, tajuk 1 markah, beres. Okey. Okey, pelajar sekalian, boleh melukis 3 graf yang cikgu paparkan tadi. Iaitu graf garisan, graf bar. Okey, graf garisan berganda, graf bar melalui histogram. Dan catapai. Okey. Berikut ialah cikgu bagi latihan pengukuhan kepada pelajar dengan menggunakan skala 1 cm mewakili 2 darjah Celsius. Lukiskan sebuah graf garisan untuk menunjukkan suhu tahunan stesen X dan Y dalam jadual di atas. Peruntukan markah 8. Okey, pelajar salin data tersebut dan bincanglah dengan rakan-rakan serta dengan guru. Okey, cikgu kira sebagai rumusan kita pada pengajaran hari ini, semasa melukis graf ataupun carta, pelajar mesti membaca soalan 2 kali. Okey, membaca soalan 2 kali. Yang kedua, memahami kehendak soalan, terutama graf yang hendak dilukis. Yang ketiga, cermat terhadap penggunaan skala. Yang keempat, pastikan sentiasa mengingat peruntukan markah seperti tajuk, paksi X, paksi Y dan skala. Dan yang kelima, rajin membuat latihan. Cikgu kira pelajar insya-Allah memahami apa yang cikgu ajar pada kali ini. Sehingga kita bertemu sekali lagi, semoga pelajar berjaya dalam peperiksaan SPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.